Sesiapa yang menghendaki kesenangan di dunia, maka Allah akan memberi kesenangan sang murid untuk mendapat dunia. Dan kelak di akhirat ia menjadi orang yang paling hina dan keji. Kerana itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, alangkah pandainya, bijaknya seorang yang tidak berharap kenikmatan di dunia, harta dan lebih condong untuk mendapatkan kesenangan di akhirat. Huraian ini ialah berpandukan kepada ayat yang Tuhan sebut sebelumnya, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Allah kata, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha. Sesiapa yang menghendaki dunia, kami segerakan dunia padanya mengikut kehendak kami, liman nurid, kepada siapa yang kami kehendaki. Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura. Tetapi kemudiannya kami akan jadikan dia akan menempati neraka jahanam dalam keadaan terhina lagi terusir. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan siapa yang menghendaki akhirat dan berjalan, bersegera menuju akhirat, mengerjakan amalan untuk negeri akhirat, wahwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, faulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka mereka ialah orang yang usaha mereka itu akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu peringatan kepada kita untuk kita tidak berkemahuan kepada dunia. Dunia ni kalau kita nak pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mesti dunia yang hanya semata-mata zahirnya dunia tapi isinya akhirat. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah kata, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan engkau di dunia ini, perkara keakhiratan. Maknanya di dunia ni dia ada dunia, tetapi dia akhirat pada hakikatnya. Contoh, kita nak pergi mengaji, nak main kuliah, kita tak ada kenderaan, melainkan kena beli kereta. Kereta tu zahirnya dunia, hakikatnya akhirat. Kita ada rumah. Rumah ni kita beli, kita sewa. Tujuannya ialah untuk kita nak mendapat akhirat di sini, untuk memudahkan kita nak beramal-amal yang soleh. Sebab amal yang soleh itu dia segar di tempat duduk kita yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, tujuankanlah setiap perkara yang kita ada, yang kita miliki, tujuannya akhirat. Lepas tu, lepas cari akhirat di dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau ada habuan-habuan di dunia kepada kamu, kata Allah, jangan lupa ambillah. Jadi itulah pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita hidup di dunia ni. Jangan kita menjadikan tujuan dunia itu tujuan kita. Jangan bermatlamatkan dunia ini ialah dunia, tapi dunia bertelamatkan akhirat. Itu sebenar-benarnya. Maka subhanallah, siapa-siapa yang menghendaki kesenangan di dunia semata-mata tanpa nak mengharapkan kesenangan di akhirat yang lebih utamanya, Allah bagi
ajalna lahu fiha, kami segerakan seperti mana dia nak, kami bagi, kata Allah. Tapi kami bagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Allah, ma nasya, apa yang kami nak bagi, apa yang kami nak bagi, kepada pula liman nurid, kepada siapa yang kami nak. Sebab ada orang yang nak dunia, Tuhan tak bagi dunia. Ada orang yang tak mahu dunia, Tuhan bagi dunia. Sebab fenomena bagi dan tak bagi ni adalah fenomena daripada Allah yang bersifat mu'ti. Dia pemberi. Dia ialah pemberi manfaat. Dia ialah yang memberi mudarat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tentu ialah suatu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu yang pasti berlaku dalam kehidupan kita di dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib. Jadi hiduplah di dunia, tapi berpakaianlah dengan pakaian ahli akhirat. Tak apa, orang tengok kita, kenderaan kita elok, rumah kita besar, penampilan kita. Jadi kalau itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah. Tapi berpakaianlah dengan pakaian ahli akhirat. Berpakaian maknanya masalah Sayyidina Muhammad, orang tak nampak kita ahli dunia. Tengok sekali tengok, first impression orang tengok, orang kata ahli akhirat. Orang tak nampak kita ahli dunia. Allahumma salli ala sayyidina. Contoh, ahli perniagaan yang hebat, tapi dia pastikan dia sentiasa hadir sembahyang jemaah ketika masuk waktu. Orang kata dia kaya, tapi dia tak terpengaruh dengan kekayaan dia. Sembahyang dia jaga. Itu dia panggil, yang saya maksudkan dengan berpakaian ke ahli akhirat. Dia bos, dia pastikan semua anak buah dia sembahyang. Bahkan kalau tengok satu orang di Johor tu, satu manager besar, dia orang Jerman masuk Islam, Salah Sayyidina Muhammad, dia buat punch card. Ahli dunia akan buat punch card kepada masuk kerja, pukul berapa, keluar pukul berapa. Tapi dia menampilkan satu contoh kepada para manager Islam. Dia mengambil kira masuk dan keluar sembahyang. Ini maknanya dia ialah seorang ahli akhirat. Walaupun kita menega, saya tengok di Mesir satu maktabah besar. Maktabah ni cukup besar. Tapi 10 minit sebelum masuk waktu, stafnya sudah bersedia untuk ambil wuduk dan siap untuk sembahyang. Masuk sembahyang lepas azan. Jadi tempat maktabah tu, siapa-siapa yang hadir, yang membeli, dia boleh sembahyang dengan mereka yang sembahyang di maktabah ataupun kedai buku tu. Maknanya orang nampak kita, orang tak nampak ahli dunia. Yang ada ni, kalau menega pasal malamnya pun sembahyang dak lah. Berarti nampak betul-betul dia ahli dunia. Dia hanya kejar dunia ya, dia tak kejar akhirat.